Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung ya. We proceed our session. So the idea of this is actually we teachers we just want you to learn something. Okay. So dia bukan macam PTPC formal dan sebagainya. At least you tahu something, basic concept. Then I'll give you some exercises. I ask you to do some exercises. Then you do. Okay. Then lepas itu you kena buat sendiri, faham tak? Okay, I kat sini, I memang akan ajar you benda-benda yang penting, benda-benda yang konsep asas utama. Okay, so seterusnya you kena buat modul, you kena do a lot of exercises. So di sini saya akan bilingual ya. So untuk 4B you boleh tengok buku teks sama muka surat 59, and for 4R kita tengok buku teks ni lah. Okay, sebab saya tak nak record benda yang sama, hanya menggunakan bahasa yang berbeza. So both of you can refer to your own textbook. Okay, so kita masuk kepada chemical formula. So kalau you tengok chemical formula, okay, what is actually chemical formula? So dalam bahasa Melayu ialah formula kimia. Sebenarnya you dah biasa dengan chemical formula ni, you dah biasa dengan formula kimia. Okay, so sebenarnya dalam kimia ni banyak istilah-istilah baru yang perlu awak pegang. Sebab kadang-kadang pelajar dia tak tahu, bukan kerana dia tak tahu, tapi sebab dia tak alert dengan istilah yang diguna selama ni. Contoh, kalau kita tanya apakah formula kimia untuk magnesium? So you tahu Mg. Apakah formula kimia untuk air? So sepatutnya you tahu H2O. So ini semua merujuk kepada ini formula kimia, ini formula kimia. Okay, so apa itu sebenarnya formula kimia? Formula kimia dia merujuk kepada chemical formula is actually a representation of a chemical substance using alphabets to represent the atoms and subgroup numbers to show the number of each type of atoms found in the elementary entities of the substance. So pelajar 4B boleh lihat, okay? So apa maksud formula kimia dalam buku teks anda? So dekat sini sebenarnya awak akan belajar formula kimia ini. Awak tahu selama ni inilah formula kimia dia, betul? Okey, dan awak tahu hari ini ialah formula kimia ni, chemical formula can be divided into two, which are empirical formula and also molecular formula. Okey, so dalam bahasa Melayunya adalah formula empirik dan juga formula molekul. Okey, dua ini sebenarnya adalah cabang kepada jenis kepada formula kimia. Tolong fahamkan betul-betul apa yang saya cakap. Okay? So maksudnya formula kimia terbagi kepada dua jenis. Satu adalah formula empirik dan satu lagi adalah formula molekul. So saya suka kalau awak merujuk buku teks, because I can see that you punya buku teks ni actually really useful reference. Okay? Memang reference saya sangat baik. You boleh rujuk. Very clear. Okay? Sebenarnya kalau you buat ni dengan you buat modul habiskan pun cukup sebenarnya. Yang lain you Google sendiri, you cari, you ask your teachers and so on. So kalau awak tengok dekat sini, okay, kat sini dia dah tunjukkan dengan jelas apa perbezaan antara empirical formula, contoh dia bagi glucose, and also molecular formula of glucose. So untuk dua-dua istilah ni, this term, you betul-betul kena tahu actually the actual definition of both of this term. Empirical formula, formula empirik, dan juga molecular formula ataupun formula molekul. So saya tak nak pergi terus kepada dia punya takrifan dekat sini. So kalau kita tengok dekat sini, awak tengok so ini dia menunjukkan formula kimia, tapi formula kimia empirik untuk glucose. Ini adalah formula molekul untuk glucose. So apa yang awak nampak dekat sini sebenarnya adalah apa? Okay, awak nampak kedua-duanya mengandungi unsur yang sama, betul? H ada, O ada. Betul. Tapi apa yang berbeza adalah kalau awak tengok bilangan atom. Betul tak? Bilangan atom itu yang berbeza. So apa yang boleh awak nampak di antara empirical formula dengan molecular formula ni? Apa beza dia? So sebenarnya ke matematik awak dah boleh nampak dah, sebenarnya dia melibatkan nisbah. Betul? So yang mana satu lebih ringkas? Empirical formula or molecular formula? Which one is simpler? Yes. So kalau awak tengok dekat sini, ini empirical formula ni sebenarnya adalah juga formula kimia. So formula kimia
Tapi dia menunjukkan nisbah atom unsur yang paling ringkas. Betul tak awak tengok kat sini? Kalau kita tengok, berapakah nisbah yang digunakan? So, nisbah yang diguna adalah, kalau tengok dekat sini, CHO 1:2:1. Ini sebenarnya gandaan. Kalau awak nampak, sebenarnya molecular formula ni adalah sebenarnya gandaan kepada empirical formula. Kalau awak tengok dekat sini, ni gandaan berapa? Senang awak cakap. Ya, gandaan 6. Sebab ni kalau awak gandakan dengan 6, okey, ni, satu empirical formula ni awak gandakan dengan 6, so awak akan dapat C6, H2+, O6. Nampak kan? So, apa pula yang dikatakan dengan molecular formula? So, molecular formula is actually a chemical formula, a type of chemical formula, right? Sejenis formula formula kimia juga, tapi dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan jumlah atom setiap unsur tu dengan nilai yang sebenar. So, it shows the actual number of atoms of each element of a compound. Right? So itu beza antara empirical formula and molecular formula. So itu perkara seterusnya yang perlu awak pegang. Ya, bila saya kata awak perlu pegang, maksudnya nanti bila awak naik sekolah, sebab kedua-dua kelas saya ni semuanya ada partisipan yang lengkap. Maksudnya semuanya ada, tak ada yang tak ada telefon dan sebagainya. Bermaksud you boleh buat ulang kaji. So as I said before, you have my word, you naik nanti memang I akan buat simple quiz lah untuk pastikan you betul-betul take note apa yang saya cakap. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, okay, so empirical formula of glucose, belum saya cakap kan? So perkara yang perlu awak tahu untuk empirical formula and also molecular formula adalah sebenarnya yang pertama adalah definition dia. So empirical formula is the chemical formula that shows the simplest ratio of the number of atoms of each element in a compound. So apa perkataan yang mesti ada? Mesti kalau exam ni nak tengok chemical formula dan dia nak tunjuk ada perkataan simplest ratio of the number of atoms. Ni mesti ada 3 benda ni. Atoms of each element in a compound. Lengkap, ada atom, ada elemen, ada compound. Kenapa mesti ada 3 benda ni? Oh lah, detail. Ini kan saya dah cakap tadi. Beza dia apa? Beza dia bilangan atom kan? So, bilangan atom beza mesti ada dalam takrifan. Okay, of each element. So, unsur dia menunjukkan setiap bilangan atom bagi tiap unsur kan? So, unsur mesti ada. In a compound. So, this is what we call as compound. A compound, betul? So, mesti ada. Okay, whereby the molecular formula pula, formula molecule, apakah takrifannya? Is a chemical formula that shows the actual number, nampak? The actual number of atoms of each element found in a molecule of a compound. So, dah nampak kan? So, sama juga untuk molecular formula, mesti ada perkataan chemical formula, formula kimia untuk bahasa Melayu, yang menunjukkan nombor yang sebenar. Menunjukkan bilangan atom yang sebenar bagi setiap unsur di dalam bagi setiap tadi apa tadi? Allahu Akbar. Molecular formula adalah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar bagi setiap atom untuk setiap unsur di dalam sesuatu sebahagian. Sama juga, mesti ada 3 perkataan. Okay, so biasa kalau saya buat quiz, mestilah takrifan ni mesti adalah yang pertama dan dia selalu keluar dalam exam. Alright, okay, so jelas kat situ. Yang ini tolong tengok balik. Okay, bukan kata awak kena belajar sekarang ni je tau. Sebenarnya no, saya hanya guideline awak je. Saya facilitate awak. So you need to do your own learning. Okay, you are you have the responsibility. Okay. You have the responsibility towards your learning. Okay, you have to be responsible towards your own learning. So kat sini awak tengok, kat sini awak tolong tengok. Okay, awak boleh nampak nanti apa dia punya perbezaan. Okay, lepas ni kita sambung pula dengan bagaimana kita nak tentukan formula empiric.